Didik TV KPM. Apa kaitan agaknya antara respirasi sel dengan fotosintesis? Okey, kita mula dulu dengan kita dululah. Baik. Manusia Manusia ni kita jalankan respirasi sel semualah semua Baik. yang hidup. Manusia, haiwan, tumbuhan, mikroorganisma semua menjalankan respirasi sel Baik. untuk mendapatkan tenaga. Jadi daripada mana kita dapat glukosa dan oksigen tadi? Ya. Daripada tumbuhan melalui proses fotosintesis. Jadi kita ni dengan tumbuhan hijau saling bergantungan. Oh. Kita perlukan tumbuhan hijau untuk dapatkan oksigen dan tumbuhan hijau juga perlukan karbon dioksida daripada proses respirasi sel untuk menjalankan proses fotosintesis. Baik, cikgu. Okey. Jadi kita dan tumbuhan hijau ni memang saling bergantungan dan memerlukan Jadinya contoh fotosintesis tadi hasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk kanji. Kita pun makan untuk dapatkan glukosa semula untuk dapatkan tenaga. Baik. Okey, di samping kita dapat tenaga, karbon dioksida yang dikeluarkan tadi akan digunakan semula dalam proses fotosintesis. Jadi kita dan fotosintesisnya saling bergantungan. Jadi baik. itulah perkaitannya. Kita dan tumbuhan hijau saling bergantungan. Baik. Okey. Jadi okey Nisa, itu Jadi apa yang kita perlukan kita dapatkan daripada tumbuhan. Apa yang tumbuhan perlukan dapat daripada kita melalui proses respirasi sel. Saya rasa saya dah mula faham, cikgu. Baik. Sebab kita dan tumbuhan hijau ni akan saling bergantungan. Okey, jadi kalau Nisa fahamlah cikgu, ada satu soalan. Tapi soalan ni agak tinggi sikitlah. Soalan hebat. Okey. Saya akan cuba cikgu. Baik. Ya, okey. Soalannya sebenarnya ada dekat dalam buku teks sains tingkatan 1 muka surat 68. Pelajar-pelajar di rumah pun boleh rujuk kepada buku tersebut. Ya. Okey, cikgu bacakan soalannya. Haiwan herbivore, contohnya seperti lembu, makan rumput. Ya. Dalam rumput tadi ada kanji. Tenaga daripada rumput sampai kepada lembu. Okey. Dan tenaga tadi dapat dikembalikan semula kepada rumput. Baik. Jadi bagaimana benda hidup saling memerlukan antara satu sama lain dari segi proses fotosintesis dan juga respirasi sel. Baik. Jadi macam yang cikgu terangkan tadilah kepada Nisa. Boleh Nisa cuba, Nisa. Saya cuba ya. Kejap saya nak lengkapkan jawapan saya supaya saya dapat markah yang penuh. Ya. Murid-murid di rumah pun boleh turut sama menjawab soalan ini. Baik. Saya dah sediakan jawapan saya, cikgu. Okey, cuba Nisa, cikgu nak dengar. Apabila lembu memakan rumput, Ya, betul. tenaga kimia yang tersimpan di dalam dalam bentuk kanji di dalam rumput melalui proses fotosintesis. Tadi fotosintesis. Digunakan lembu sebagai sumber tenaga. Okey, macam betul. tadi kita makan sumber tenaga kan? Proses Okey, respirasi tenaga. tadi, yes. Jadi gas karbon dioksida yang dihasilkan semasa proses Respirasi respirasi sel sel tadi. lembu digunakan semula oleh rumput. Untuk betul. menjalankan Semasa proses fotosintesis Fotosintesis. untuk menghasilkan kanji. Ya. Betul betul ni? Ya, betul. Okey, setakat Okey, itu. selain daripada tu Nisa, Ada lagi, lembu juga melakukan respirasi sel, dia boleh tinja dia tu dapat digunakan semula oleh tumbuhan. Jadi Macam mana? najis lembu tersebut akan menjadi baja kepada rumput. Ya. Apabila lembu makan semula rumput ni, jadi tenaga ni balik semula kepada lembu. Ya, Betul, macam tu lagi saling dia macam berkitar. Ya. Kita apa yang kita singkirkan diperlukan oleh tumbuhan. Baik. Apa yang tumbuhan hasilkan diperlukan oleh kita. Jadi kita ini saling bergantungan. Jadi sebab kita saling bergantungan, kita kenalah jaga alam sekitar supaya keseimbangan kita ni tak terganggu. Macam mana cikgu dengan soalan saya tadi, berapa markah saya dapat? Okey, soalan tadi 3 markah, cikgu. Ya, 3 markah. Cikgu boleh kasih 3 markah untuk 3 Nisa. markah untuk saya. Jadi 3 bintang lah untuk papan ganjaran betul. saya. Ini soalan peringkat tinggi ni tapi Nisa boleh jawab. Walaupun tadi ada mula-mula rasa macam betul ke tidak, tapi nasib baik boleh jawab. Baiklah cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Saya nak minta Cikgu Fisha untuk kongsikan dengan murid-murid di rumah rumusan terhadap topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, jadi kita untuk mendapatkan tenaga
benda-benda hidup seperti manusia, tumbuhan, mikroorganisma, haiwan melakukan proses respirasi sel. Baik. Okey, jadi kita hasilkan karbon dioksida tapi kita dapatkan tenaga. Okey, dan karbon dioksida tadi diperlukan semula, digunakan semula oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Dengan itu, sebab kita saling bergantungan, kita kena saling ambil beratlah tentang satu sama lain. Maksudnya pokok ni kenalah tanam, tak boleh suka-suka hati tebang kan, supaya kandungan oksigen dalam udara kita banyak. Baiklah, Cikgu Fisha. Seperti yang telah kita belajar setakat hari ini, untuk mengetahui apa yang saya belajar tadi, saya rasa senang untuk kita gunakan akronim GLOCAT dan untuk Kak respirasi Cago. sel. Yes, untuk fotosintesis. Betul, Cikgu? Fotosintesis, ya nasib betul. baik, betul. Mungkinlah nak mendapatkan bintang yang lebih. Tetapi Cikgu saya nak tanya bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya setakat ini? Tengok. Prestasi keseluruhan Cikgu boleh kasih 100% lah kepada Nisa hari ini. Sebab soalan cikgu semua Nisa boleh jawab. Soalan kibat pun Nisa boleh jawab. Jadi cikgu bagi banyak bintang lah kepada Banyak Nisa. bintang lagi. Saya ambil semualah. Ganjaran ni saya ambil semua. Baiklah cikgu, terima kasih. Tetapi bagaimana pula dengan murid-murid di rumah nak mendapatkan bahan latihan pengukuhan yang lanjut, cikgu? Okey, jadi murid-murid di rumah boleh dapatkan bahan-bahan daripada laman web Sumberku. Didik TV KPM